Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk subtopik yang baru iaitu fitohormon. Apa itu fitohormon? Fito bermaksud tumbuhan, hormon adalah bahan kimia yang membantu pertumbuhan. So kita tengok hormon tumbuhan. Okey. Apakah yang boleh mengawal gerak atur, gerak balas tumbuhan? Yang kita belajar semalam adalah gerak-gerak balas yang berlaku dalam tumbuhan. So kita nak tengok bahan apa yang boleh mengawal atur gerak balas itu. Sebab tumbuhan tidak mempunyai sistem saraf seperti manusia dan haiwan. Maka tumbuhan menggunakan pertumbuhan ataupun gerak balas tumbuhan dikawal oleh bahan yang dinamakan hormon. Okey, apa itu fitohormon ataupun hormon tumbuhan? Okey, dia satu yang pertama dia merupakan bahan kimia. Bahan kimia yang boleh merangsang dan menyelaras gerak balas dalam tumbuhan terhadap apa saja rangsangan yang diterima oleh tumbuhan. Sama ada cahaya matahari, air, graviti dan sebagainya. Okey, hormon itu dirembeskan dalam kepekatan yang rendah di dalam organ, sama ada daun ataupun batang ataupun akar, yang menghasilkan fitohormon dan fitohormon itu diangkut oleh flowem. Diangkut oleh flowem nak ke mana? Nak ke semua organ dalam tumbuhan. Okey, jenis-jenis fitohormon. Kita akan tengok ada 6 jenis fitohormon yang kamu akan belajar. Okey. Yang pertama adalah auksin. Yang pertama, auksin ini dia merangsang percambahan akar pada keratan batang. Pada akar, dia menggalakkan perkembangan kedominan apeks akar, merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar supaya dia berfungsi untuk gerak balas geotropisme. Kedua pada daun. Untuk daun dia merencat keguguran buah dan daun semasa muda. Yang ketiga pada cabang, dia merencat pengeluaran tunas sisi dan merangsang sel kambium untuk pertumbuhan sekunder. Itu yang kita belajar dalam bab 1. Seterusnya pada pucuk. Pada pucuk dia menggalakkan perkembangan kodominan apeks pucuk, merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel pucuk. Supaya pucuk itu tumbuh dan berfungsi dalam fitotropisme. Itu adalah hormon auksin. Fungsi-fungsi auksin. Yang kedua adalah giberelin. Giberelin, apa fungsinya? Yang pertama, dia merencat perkembangan akar. Merencat perkembangan akar. Yang kedua, dia merangsang perkembangan dan percambahan biji benih. Yang ketiga, menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel pada batang. Merangsang perkembangan daun, buah dan bunga. Dan menyebabkan tumbuhan batang berbunga berlaku pada tumbuhan yang kecil. Hormon yang ketiga ialah hormon sitokinin. Hormon sitokinin yang pertama dia merangsang percambahan biji benih. So hormon ni pentinglah semasa percambahan. Yang kedua, dia merangsang pembahagian dan pemanjangan sel akar dan sel batang dengan kehadiran auksin. So sitokinin dia bekerjasama dengan auksin untuk pemanjangan sel akar dan batang.
melambatkan proses penuaan daun, merangsang pertumbuhan tunas sisi. Tunas ke arah sisi, dia merencat perkembangan kedominan apex. Maksudnya dia mengurangkan pucuk tumbuh ke atas. Okay, berbeza dengan auxin. Auxin membantu pucuk tumbuh ke atas. Sitokinin pula dia mengurangkan ataupun merencat perkembangan apex. Yang keempat, kita ada asid absisik. Asid absisik ini merencat pertumbuhan tunas dan percambahan biji benih. Okay, dia tak bagi percambahan biji benih berlaku. Dia mengurangkan pertumbuhan tunas. Dia menggalakkan kedomanan biji benih. Dormant maksudnya mengekalkan biji benih dalam keadaan dormant. Merencat pertumbuhan tumbuhan. Namun dia merangsang pengguguran buah, daun dan bunga matang. So bila bunga dah matang, dia akan merangsang untuk luruh, untuk daun luruh, bunga luruh dan buah pun luruh. Dan seterusnya dia menggalakkan penutupan liang stoma semasa musim kemarau. Okay, daun, stoma pada daun akan mudah tertutup. Okay, seterusnya adalah nombor 5, etilena. Etilena merangsang penuaan tumbuhan dan merangsang keguguran daun dan buah. Merangsang pemasakan buah. Okay, boleh tengok dalam animasi ini. Buah yang masak, dia akan merembeskan gas etilena. Apabila gas ini terkumpul pada buah yang belum masak lagi, dia akan merangsang buah yang berdekatan untuk cepat masak. Okay, seterusnya kita akan tengok fokus kepada auksin sahaja. Bagaimana auksin ni dia menghasilkan gerak balas pertumbuhan. Gerak balas pertumbuhan pucuk dengan akar tu nak tumbuh. Okay, kita tahu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dalam bentuk pertumbuhan. Okay, gerak balas inilah yang dikawal oleh hormon utamanya adalah auksin. Okay, ini adalah eksperimen yang telah dilakukan oleh saintis untuk mengkaji kesan auksin. Okay, bila eksperimen ini dibuat, koleoptil ni adalah hujung pucuk. Eksperimen pertama, bila dia potong hujung pucuk ini, okay, di bahagian atas zon pemanjangan. Okay, zon pembahagian. Koleoptil terdapat zon pembahagian. So, selepas 2 jam, tak ada pertumbuhan. Jika diletak semula koleoptil ni, berlaku pertumbuhan pula. Okay, yang kedua, diletak atas blok agar. Bila dia letak koleoptil yang dipotong atas blok agar tu dia letak atas yang dipotong tadi. Okay. Hasilnya ada pertumbuhan. Okay. Seterusnya dia potong, dia letak dalam blok agar. Dia letak di sebelah sahaja bahagian yang telah dipotong ni. Berlaku pertumbuhan yang membengkok. So, saintis dia kenal pasti bahawa terdapat sesuatu bahan yang namanya auksin dihasilkan di hujung ini, hujung koleoptil. Okay, so apakah inference, apakah ramalan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian eksperimen itu? Okay, eksperimen itu, conclusion dia menunjukkan bahawa auksin telah dihasilkan di hujung koleoptil yang mana auksin itu merangsang pemanjangan sel. So, taburan auksin akan mempengaruhi arah pertumbuhan pucuk.
Okay, auksin tu dia memberi kesan kepada ke mana pucuk itu hendak tumbuh. So, jika sekata menyebabkan kolektif tu tumbuh ke atas straight saja. Dan bahagian mana yang lebih banyak menerima auksin akan memanjang dengan lebih cepat. Okay. Jika satu bahagian tu terima banyak, so dia akan memanjang dengan lebih cepat menyebabkan koleoptil itu membengkok ke arah yang kurang mendapat auksin. Okay. Gerak balas tropisme ini, okay, tropisme ke arah gerak balas tropisme sama ada fototropisme ataupun geotropisme ini berkait rapat dengan taburan auksin. Okey. So kita ada cahaya, graviti. Bagaimana dia mempengaruhi taburan auksin dalam tumbuhan? So auksin memberi kesan yang berbeza pada hujung pucuk dan hujung akar. Nanti kita akan tengok yang mana kepekatan auksin yang tinggi, tinggi merangsang pucuk untuk tumbuh. Manakala jika akar, bila auksin banyak, dia merencat pemanjangan akar. Okay? Ini grafnya, bila kepekatan auksin meningkat, pertumbuhan akar akan menurun. Manakala jika auksin semakin meningkat, berlaku rangsangan pertumbuhan pucuk. Okay, kita akan tengok dengan lebih mendalam bagaimana auksin ini memberi gerak balas kepada tumbuhan. Okay, kita tahu auksin dihasilkan di kawasan hujung koleoptil, di kawasan zon pembahagian. Okay. Jika auksin adalah sekata, okay, jika didedahkan pada cahaya daripada semua arah. Okay. Bila pucuk tu mendapat cahaya daripada semua arah, auksin yang dihasilkan akan meresap secara sekata kepada bahagian bawah. Bila resapan secara sekata, semua sel di bahagian pemanjangan akan memanjang dengan sekata, menyebabkan pucuk tumbuh ke atas. Namun, jika cahaya datang daripada satu arah, okay, auksin akan merensap ke kawasan yang teduh. Okay, nampak anak panah ni lebih tebal kan? Maksudnya auksin kawasan ni lebih banyak. Bila auksin kawasan ni lebih banyak, kawasan ini akan memanjang dengan lebih cepat. Ataupun sel-sel di sini memanjang dengan lebih berbanding sel yang di sebelah kawasan cahaya. Bila sini memanjang dengan lebih cepat, menyebabkan pucuk itu membengkok ke arah cahaya. Inilah yang menunjukkan fototropisme positif yang kamu belajar selama ni. Okay. Tengok pula peranan auksin semasa geotropisme. Okey, gerak balas geotropisme adalah tentang tarikan graviti. Tarikan graviti memberi kesan kepada auksin. So, kalau biji benih kita tanam dia secara mendatar, auksin akan terkumpul di sebelah bawah akibat tarikan graviti. Okey, tengok pada akar. Auksin akan terkumpul di sebelah bawah akibat graviti, menyebabkan kawasan ini memanjang dengan menyebabkan bila auksin banyak, okey, auksin banyak, dia akan merencat. Untuk akar, dia akan merencat pemanjangan ataupun merencat pertumbuhan. Maka kawasan yang sebelah atas tumbuh dengan lebih cepat. So, akar akan membengkok ke bawah. Maka, akar menunjukkan geotropisme positif. Tumbuh mengikut arah
graviti. Berbeza dengan pucuk. Pucuk, kawasan pucuk, auksin akan bila kawasan pucuk, yang pertama, auksin akan terkumpul di sebelah bawah akibat graviti. Tapi untuk pucuk, dia merangsang pertumbuhan. Maka kawasan yang banyak auksin tumbuh dengan lebih cepat menyebabkan bahagian pucuk tumbuh ke atas. Okay. Boleh tengok pada buku teks kamu pun sama. Jika kita tanam biji benih secara mendatar, kita ada sel yang membentuk pucuk, sel yang membentuk akar, tisu akar. Untuk tisu pucuk, sama. Auksin terkumpul bahagian bawah akibat graviti. Tapi untuk pucuk, dia akan merangsang. Sebab tu dia akan tumbuh ke atas. Manakala untuk sel akar, dia merencat. So, bahagian ini tumbuh dengan lebih cepat lagi menyebabkan dia membengkok ke bawah. Okey, habis untuk subtopik ni kita masuk pada latihan. Namakan 3 contoh fitohormon yang kita belajar dan nyatakan fungsinya. Okey, kita ambil auksin. Auksin merangsang pertumbuhan pucuk dan merencat pertumbuhan akar. Okey, kalau kita guna secara menyeluruh, kita boleh buat ayat auksin merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel akar dan sel batang. Etilena merangsang pemasakan buah. Gibberellin menggalakkan pembahagian dan pemanjangan sel batang. Okey, soalan 2, bagaimanakah auksin dapat mengawal fototropisme pucuk tumbuhan dalam keadaan gelap? Okey, ingat bila dalam keadaan gelap, sumber cahaya tu terhad pada semua arah. Maka taburan auksin tetap dirembeskan tapi dia sekata keseluruhan tisu. Menyebabkan pucuk tumbuh ke arah atas. Ingat tak kamu buat eksperimen tanam pokok kacang dalam kotak gelap? Okey, ada sebelah aja sumber cahaya. Inilah yang menunjukkan bagaimana pucuk tumbuh ke arah cahaya. Sebab taburan cahaya tidak sekata. Okey, Encik Farid menjual buah apel di pasar sentiasa mengasingkan buah yang terlebih masak. Okey, daripada buah yang sedang masak. Wajarkan tindakan Encik Farid. Okay, ingat, buah yang lebih masak akan menghasilkan lebih banyak etilena. Etilena kan hormon yang merangsang pemasakan buah. So, bila kita buang buah yang terlebih masak, dia akan mengawal, akan mengurangkan pemasakan buah lain. So, tak adalah buah akan menjadi cepat masak ataupun busuk. Namun, kalau aplikasi lain, kalau kamu ada buah yang tak masak, contohnya kamu ada sesikat pisang yang dah masak dan kamu ada sikat yang masih putih ataupun yang dah matang tapi masih hijau tak masak. Kamu boleh letakkan dalam satu kawasan yang tertutup, maksudnya yang masak ini dia akan merembeskan etilena dan akan merangsang sikat yang belum masak ini, sesikat pisang yang belum masak ini untuk lebih cepat masak. Okey, itu saja untuk subtopik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.